Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Dewan Rakyat menjadi panas, sahabat-sahabat semua, disebabkan pemimpin-pemimpin daripada Lebay PAS, ya, daripada MP PAS, sahabat semua, yang mahu menunggang agama menggunakan isu kalimah Allah di Dewan Rakyat ini. Sehingga sebenarnya apa yang dibahaskan itu bukanlah berkaitan dengan isu kalimah Allah ini, berkaitan dengan rang undang-undang yang lain. Tetapi kita tahu, ya, pemimpin-pemimpin PAS ini menggunakan sidang rakyat, Dewan Rakyat ataupun parlimen ini untuk, ya, menyemai kebencian, membenci kerajaan dan sebagainya, kerana kononnya kerajaan menarik balik rayuan berkaitan dengan kes jil ini, yang mana sebenarnya kes ini bukan berkaitan dengan kalimah Allah, tetapi adalah berkaitan dengan rampasan CD, sahabat-sahabat semua. Tetapi kita tahu lebay-lebay hari ini mengguna apa sahaja alat untuk, ya, menyemai kebencian terhadap kerajaan hari ini. Dan akhirnya Speaker Dewan Rakyat memberikan amaran kepada MP daripada PAS ini kerana menjajah fitnah dan keluar langsung daripada perbahasan ataupun perbahasan melalui undang-undang yang sepatutnya, sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah satu tindakan yang memalukan. Jadi saya mau kita sendiri mendengar, sahabat semua, apakah yang dikatakan oleh MP daripada PAS ini yang terpesong jauh menggunakan dan isu kalimah Allah ini dalam perbahasannya yang tidak ada kaitan dengan rang undang-undang yang sedang dibahaskan, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar bersama apakah kenyataan daripada MP PAS ini. Teks Al-Quran pada hari ini. Tuan Ketua, pindaan terhadap akta ini hadir ketika isu kalimah Allah sedang hangat dibahaskan dan menjadi polemik dalam masyarakat. Bila menyebut tentang teks Al-Quran dan kalimah Allah, maka harus diingat bahawa kalimah Allah diulang sebanyak 2,702 kali di dalam Al-Quranul Karim. Sebelum saya menyentuh lebih lanjut tentang pindaan ini, saya ingin tegaskan bahawa langkah kementerian menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi telah menimbul dalam isu kalimah Allah, telah menimbulkan pelbagai reaksi kurang senang daripada pelbagai pihak. Ia tidak berkisar isu rampasan terhadap cakera padat oleh pihak kastam lagi. Bahkan pihak plaintiff dalam kes ini sebenarnya mahu mencabar Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia supaya larangan terhadap penggunaan kalimah Allah, Baitullah, Kaabah dan salat dalam penerbitan agama Kristian sebagai tidak berperlembagaan. Menyedari keputusan Mahkamah Tinggi pada 10 Mac 2021 mempunyai implikasi yang besar dalam memelihara kesucian kalimah Allah, kerajaan ketika itu di bawah pimpinan Yang Berhormat Paguh yang ada dalam Dewan ini telah memfailkan notis rayuan ke Mahkamah Rayuan dan keputusan merayu ini diambil 2 hari selepas penghakiman daripada Mahkamah Tinggi. Perkara ini menggambarkan keseriusan kerajaan ketika itu mempertahankan kalimah Allah dan memastikan lunas perundangan tidak diceroboh. Yang Berhormat Pokok Ya. bahagian mana yang anda bahas ni? Saya sebut tadi adalah Al-Quran, teks Al-Quran menyebut berulang kali kalimah Allah. Baik. Jadi saya kaitkan itu. Terima kasih, dia betul. Ironinya kerajaan yang bangga melaungkan slogan Madani penuh dengan langkah tempang. Keputusan tidak merayu telah diputuskan pada 18 April 2023 lagi tanpa sebarang pemakluman awam dilakukan terhadapnya. Apakah kerajaan sengaja menyembunyikan isu ini kerana takutkan bantahan umat Islam terhadapnya? Saya melihat seolah-olah pihak menteri sendiri tidak benar-benar memahami implikasi daripada tindakan yang diambil tersebut. Pertama, tidak ada keseriusan dalam keputusan yang diambil selepas sekadar menghantar nota jamaah menteri, bukan sebaliknya memorandum untuk dibahaskan oleh kabinet secara lumat. Pokok Senar. Yang kedua. Kalau Kerau. Ya, masa tak banyak. Sikit. Okey. Terima kasih Pokok Senar. Saya nak ingin mendapat pendapat daripada Pokok Senar
kenapakah langkah tergesa-gesa dibuat oleh pihak kerajaan Madani untuk menarik balik tanpa merujuk kepada pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dalam kes rayuan yang disebut oleh Pokok Sena tadi? Terima kasih. Setuju Tuan Betul, masukkan dalam ucapan saya. Yang kedua, keputusan tidak meneruskan rayuan ini juga tidak melibatkan libat urus yang sempurna. Seperti yang disebut tadi. Tiada perundingan dengan golongan pemegang taruh utama maupun institusi diraja, sedangkan pendirian sultan-sultan telah jelas dalam isu ini. Yang ketiga, pihak Majlis Agama Islam Negeri Selangor, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan serta Majlis Agama Islam Negeri Kedah tidak dilibat urus dalam keputusan yang diambil, sedangkan mereka juga terlibat sebagai sahabat mahkamah di peringkat mahkamah rayuan. Persoalan utama yang menjadi pertikaian ketika ini ialah, adakah terdapat desakan di sebalik tabir dalam isu ini? Apa yang jelas di sini adalah kerajaan Anwar telah gagal mempertahankan aspirasi umat dalam isu ini. Tuan Yang Dipertua, kalimah Allah ini sendiri bersifat alami. Allah Subhanahu wa taala merakamkan di Al-Quran apabila ditanya kepada golongan yang tidak beriman mengenai siapa yang menciptakan alam ini, maka dijawab oleh mereka Allah. Itu yang dinyatakan Allah di beberapa tempat, contohnya dalam surah Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dalam masa yang sama, kalimah Allah ini bersifat khususi. Keesaan Allah adalah bersifat kepada lafzul jalalah, dan di sini ia membezakan kalimah itu dengan konsep ketuhanan dan agama selain dari Islam. Setengah 30 saat. Ya, terima kasih. Betul. Oleh sebab itu penggunaan kalimah Allah harus diteliti dan dilihat Datuk dengan tujuan yang betul. Datuk Yang Betul. Tuan Yang Dipertua, Standing order 36.1. Duduk. Seseorang ahli dewan apabila membahaskan rang undang-undang yang meminda akta induk, hanya perkara-perkara yang berkaitan rang undang-undang itu sahaja yang dibenarkan bercakap dan tidak kepada perkara yang melibatkan akta induk. Mohon. Yang berhormat Pokok Sena, saya telah menyatakan tadi, ya, dengan jelas. Saya bagi laluan, saya nak tengok sejauh mana. Tapi nampak gaya 5 minit yang diberikan pada yang berhormat tidak setumpu kepada ini. Saya beri ingatan kepada yang berhormat yang lain. Perkara 36.1 adalah jelas. Kita laksanakan tugas kita di dalam Dewan ini sebagaimana peraturan. Saya tidak akan memberi terpesong daripada ini. Ya? Pada pembahas-pembahas yang akan datang. Saya akan hentikan. 36.1 adalah jelas, kita berbincang berkaitan pindaan. Bukan ruang untuk berbahas perkara lain. Ambil maklum sedemikian, ya. Saya tidak akan teragak-agak menggunakan perkara 44, peraturan 44. Jika peraturan untuk memastikan perjalanan Dewan ini jelas. Sekian, 30 saat. Alright guys, so itu dia ya amaran keras daripada timbalan Speaker Dewan Rakyat. Yang mana kita tahu, seperti yang kita dengar sendiri sahabat semua, bagaimana lebay-lebay ini mencuba untuk menunggang agama, kononnya kerajaan gagal. Sedangkan sepatutnya sebenarnya perkara ini sudah diterangkan secara jelas oleh Menteri KDN. Wah, Datuk Seri Saifuddin Nasution. Ya, kes di mahkamah tidak ada kaitan ya dengan kalimah Allah. Kes ini berkaitan hanya ya isu rampasan CD yang mengandungi ya perkataan Allah, Kaabah dan ada beberapa lagi perkataan ya. Ia bukan persoalan untuk mencabar, ya bukan persoalan untuk menggunakan agama lain untuk menggunakan perkataan ini dan sebagainya. Tetapi kita nampak sahabat semua bagaimana yang dinyatakan oleh lebay daripada PAS ini jauh tersasar sebenarnya daripada apa yang dinyatakan oleh kementerian Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi nampak jelas di sini bahwa mereka sengaja menggunakan isu ini, menjadikan isu ini isu yang dipolitikkan untuk menyemai kebencian, menyemai hasutan kepada kerajaan khususnya. Ini disebut katanya Datuk Seri Anwar gagal dalam mempertahankan kalimah Allah, katanya. Ini adalah satu fitnah yang melampau sahabat-sahabat semua. Kita harap lebay ini boleh ulangi semula
kenyataan beliau di luar Dewan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh mengambil tindakan yang sewajarnya. Sebab kita tahu lebay ini memang kaki fitnah. Ya, mereka akan menggunakan apa sahaja cara. Contohnya hari ini, ya, sepatutnya berbahas lain, tapi lain yang dibahasnya, sahabat-sahabat. Inilah sikap yang memalukan daripada lebay-lebay PAS. Akhirnya, ya, Timbalan Speaker Dewan Rakyat memberikan amaran kepada beliau supaya ya membahaskan perkara yang sepatutnya, bukan perkara lain yang sengaja untuk mempolitikkan isu itu, ya, meraih simpati, meraih sokongan hanya karena kononnya mereka menjadi juara rakyat melalui isu kalimah Allah. Soalnya sahabat semua, tidak ada sesiapa yang menghalang, ya, khususnya tidak ada siapa yang mau sebenarnya untuk menggunakan isu ini untuk dipolitikkan. Tetapi kita tahu lebay-lebay ini seperti mana yang kita nampak, sahabat-sahabat semua. Jelas tindakan terdesak mereka, ya, tindakan politik sempit daripada mereka, politik kedengkian, kedengkian yang mereka buat ini, sahabat, adalah satu isu yang sangat serius, sahabat-sahabat semua. Jadi itu saya punya, itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada lebay PAS ini yang kita nampak hanyalah menjajah fitnah di dalam Dewan Rakyat? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walau-walau lebay-lebay, MP lebay-lebay daripada PAS ini. Kita boleh nampak apa yang mereka katakan. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut. Alright, sahabat semua. Terima kasih kerana bersama dengan Orang Dapat Channel. Dan sekiranya sahabat mau untuk memberikan sokongan kepada channel ini, bagaimana caranya? Senang saja. Ya, Anda boleh subscribe, like dan juga share kepada kawan-kawan. Alright, so izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapakun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.